Tak mungkin. Kita bicara ni bab Tuhan, tuan-tuan, bukan bab kartun. Bab Tuhan mustahil dia buat satu, tapi makhluk yang dia buat, makhluk itulah membinasakan dia. Tak, itu cerita kartun. Cerita kartun. Bab ketuhanan takkan jadi gitu. Jadi bila Allah, kalau andai kata dia binasa, tentulah dia ada yang membinasakan dia, dan bila ada yang membinasakan dia, tentulah ada yang mengadakan dia. Bila ada yang mengadakan dia, itu yang nama baharu. Bila ada yang kemungkinan dia mati, tentulah dia baharu. Bila baharu maksudnya apa? Dia bukan Tuhan. Maksudnya apa? Dah kena jadi. Bila dia boleh ada mungkin binasa, patah balik, dia mestilah kewujudan dia dengan dijadikan oleh hak lain, dia bukan Tuhan. Jadi ayat mudah berfikir macam mana? Kalau dia binasa, dia bukan Tuhan. Ayat mudah dia. Setiap yang binasa bukan Tuhan. Kita kan? Kita Tuhan ke? Kita pun mati, kita bukan Tuhan. Firaun Tuhan ke? Dia pun mati, dia bukan Tuhan. Siap. Iblis mati tak? Iblis mati, Iblis bukan Tuhan. Langit bumi mati, binasa, dia bukan Tuhan. Duit mati tak? Binasa tak? Duit bukan Tuhan. Kita mati tak? Kita mati kan? Kita bukan Tuhan. Kita akan mati. Siap? Boleh faham itu? Cantik lah. Jadi bila Allah Ta'ala dia akan mati, bukan Tuhan. Untuk Tuhan macam mana? Tuhan tak akan mati. Dan saya dah bagi hujah sekali lalu dengan mudah apa dia? Mana mungkin dia akan mati pasal ada dia pun sedia. Itu hujah kuat, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh faham tak boleh faham, itu bergantung pada perjalanan lama dan saya sebut awal tadi. Mana mungkin dia akan mati pasal ada yang pun adalah ada yang sedia. Bukan dia dijadikan, bahkan dia memang ada, tentu ada, sedia ada. Bila dia ada, tentu ada, sedia ada. Mana mungkin dia akan mati pasal siapa yang akan matikan dia? Pasal yang boleh ada kemungkinan mati, mestilah dia tak sempurna. Yang ada yang menjadikan dia, satu dia boleh ada kemungkinan mati. Kalau ada dia ialah ada yang kidam. Setiap yang kidam mesti baqa'. Itu ayat tu. Setiap yang kidam mesti baqa'. Setiap yang sedia mestilah kekal. Mana mungkin Allah yang sedia tapi dia binasa? Tak mungkin. Tapi bila dia binasa, tentulah dia binasa, tentulah ada yang menjadikan dia dan membinasakan dia. Tentulah dia bukan Tuhan pasal dia boleh binasa, dan tentulah dia ada yang menjadikan dia pasal orang menjadikan dia lah saja yang boleh binasakan dia. Tak masuk akal. Yang tu yang kaedah dalil yang kita kena mantap, tuan-tuan. Yang saya sebut tadi, kalau ada gangguan kat kita bab akidah, terfikir, terlintas di benak fikiran kita begitu, selesaikan gangguan itu. Dan macam mana kaedah selesai? Tak dapat tidak selesaikan dia dengan dalil dan hujah yang sampai dia dah tak boleh nak hujah dah tentang kebarangkalian, tentang binasanya Allah Ta'ala. Jadi nanti dengan itulah dia akan dikau Allah Ta'ala memang kekal, Allah Ta'ala sedia, dan sedia dia itulah menunjukkan memang dia akan kekal. Pasal siapa yang akan binasakan dia? Pasal Allah Ta'ala tak akan binasa, pasal ada dia pun ialah ada yang sedia. Jadi kalau kita faham tu, kaedah berdalil yang paling baik dalam kaedah baqa' ni adalah dalil kidam. Maksudnya apa dalil kidam? Itulah dalil Allah Ta'ala baqa'. Sekali lagi saya sebut, apa macam mana tu? Allah yang sedia, tentu ada, sedia ada. Yang sedia kala, tentulah dia kekal. Pasal siapa yang akan binasakan dia? Pasal ada dia pun adalah ada yang sedia. Ayat cantik, hujah bagus, tapi tuan-tuan faham tak faham tu saya tak tahu. Di atas tuan-tuan dengar, ambil perhatian, dan setakat mana tuan-tuan ada konsentrasi, ambil perhatian tentang apa saya sebut, dan kebolehan faham bahasa yang digunakan. Lepas tu pengamatan, lepas tu nak simpan pula dalam akal, lepas tu kod-kod nak keluarkan balik, kod-kod nak guna bila ada gangguan-gangguan, soalan-soalan daripada iblis syaitan yang datang mengganggu di benak fikiran kita, melintaskan benda-benda bab ketuhanan begitu. Okey, siap. Macam mana pun di sebelah kita baca, dia baru sebut dekat tu, kata dia kalau Allah Ta'ala boleh binasa, tentu dia baharu. Pasal apa baharu? Pasal mestilah ada yang binasakan dia. Bila ada yang binasakan dia, tentulah faham tu ada yang menjadikan dia. Baik, dan baharu Allah Ta'ala adalah mustahil. Dan kita dah buktikan dulu, Allah Ta'ala kata baharu, beristilah baharu kat dia adalah mustahil. Baharu pun kita dah bicara dah, baharu bukan lawannya lama, tapi baharu lawannya qadim. Apa makna baharu lawan qadim? Maksudnya ada dia didahului oleh tiada. Baik, jadi kalau Allah Ta'ala dia ada, yang dia akan binasa, berarti dia baharu. Apa maksudnya? Dia ada, tapi ada dia bermula daripada tiada. Pasal apa? Pasal dia akan jadi tiada. Bila akan jadi tiada, mestilah menunjukkan dia daripada tiada. Satu, dia boleh ada dan akan jadi tiada. Pasal apa? Pasal setiap yang boleh tiada, tentulah asalnya daripada tiada. Dengar ayat tu tuan-tuan, macam berbelit sikit, tapi bukan berbelit tu fakta betul lah. Macam mana tuan-tuan nak susun?
Dan macam mana kaedah berfikir? Yang ni yang kita belajar dulu. Ulama ajar kat kita, kaedah nak mantap mantik ni, tauhid ni adalah belajar ilmu akal. Kaedah berfikir. Macam mana sipir dia? Kalau saya kata X campur Y ialah XY, X campur Y ialah X campur Y, maka X campur Y ialah X campur Y lah. Jadi X campur Y ialah gajah. Jadi X ialah sebahagian daripada gajah. Pasal X campur Y ialah gajah. Sikit tuan-tuan tak boleh ikut punya masalah. Pasal saya guna XY. Boleh tak ikut? Bila X campur Y ialah gajah, maka X dan Y ialah gajah. Jadi X ialah sebahagian pada gajah, Y juga adalah sebahagian pada gajah. Betul tak? Tak faham? Tak reti dah apa-apa tu. Payah tu. Macam mana pun saya nak sebut, itu kaedah berfikir. Semua dia kan bahasa yang sama. Kalau Allah Ta'ala boleh binasa, maksudnya dia adalah ada yang membinasakan dia. Pasal dia boleh binasa. Bila ada yang membinasakan dia, maksudnya dia ialah makhluk. Pasal dia buat asal daripada tiada. Pasal dia akan jadi tiada. Dan mestilah dia ada dan bermula daripada tiada. Jadi bila dia boleh binasa, maksudnya dia ialah baharu, dia ialah makhluk. Jadi Allah Ta'ala bukan makhluk, dia yang menjadikan makhluk. Mana mungkin dia akan binasa? Bila mana mungkin dia akan binasa, mana mungkin dia akan dia adalah baharu. Baharu dengan mana dia ada yang didahului oleh tiada. Jadi mana mungkin dia adakan binasa, pasal dia adalah kidam. Bila dia kidam, dia mesti baqa. Okey. Tentu tuan-tuan nak faham pasal ayat tu ayat fakta. Ayat fakta ni tuan-tuan tak faham fakta saya sebut tu, tuan-tuan tak boleh follow saya punya hujah. Yang tu yang sikit saya dah sebut gini, tu yang tuan-tuan kalau ngaji sekolah mendengar, tuan-tuan gagal matematik saya tu lah. Saya tuan-tuan tak boleh ikut. Macam nak saya buat A campur B. 2 kali A ialah 2A. Betul? Kalau saya kata 2 kali A ialah 4, maka A ialah 4 bagi 2. Tak faham? Yang tu saya ajar matematik pula. Saya buat kelas pak, tunjuk kelas matematik. Macam mana pun saya nak tunjuk matematik ialah hukum akal, kaedah berfikir. Yang ni pun kaedah berfikir. Kalau ayat Quran mudah ya kan. Orang Taala kekal ke? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Siap. Itu dalil yang Quran. Kita dah beriman Quran cantik tu saya kata. Itu sifat dalil. Dengan ayat Quran kita pun beriman dengan Quran. Tak ada masalah dah bab akidah tu. Macam mana pun yang ni nak ajar apa? Ajar macam mana kaedah penaklukan akal. Entah saya buat mungkin. Buzzer dah bunyi. Bila bunyi selalunya menunjukkan masuk waktu. Maksudnya masuk waktu Zuhur. Dah hari ni ialah Jumaat, maka masuklah waktu Jumaat. Betul? Tuan-tuan tak boleh fikir tu. Saya nak kata gini, bengong. Kalau buzzer tak bunyi lagi, bila buzzer tak bunyi lagi, apa maksudnya? Maksudnya tak masuk waktu lagi, tak masuklah waktu Jumaat lagi. Betul? Ya Allah. Kalau dia binasa, apa faham? Bila dia binasa, dia makhluk. Ada yang binasakan dia. Bila ada yang binasakan dia, tentulah ada yang menjadikan dia. Barulah yang menjadikan dia, barulah boleh menerima binasa. Pasal dia makhluk. Sedangkan kita dah bicara dulu, dia kidam, dia sedia. Ada, dia sedia. Bila dia sedia, mana mungkin dia binasa? Pasal apa? Dia memang ada, dia tentu ada, dia sedia ada. Dia bukan daripada tak ada kepada ada. Jadi tak mungkin dia akan ada menerima proses binasa. Pasal binasa ni mestilah sesuatu yang dia ada, yang berasal daripada tiada. Barulah boleh binasa. Kalau sesuatu yang memang ada, tentu ada, sedia ada, mana mau akan binasa? Satu soalan tajam dia, siapa akan binasakan dia? Pasal ada dia pun ada yang sedia. Siapa yang akan binasakan dia? Boleh? Masuk akal? Masuk tak masuk, it's up to you. I don't know. Itu yang dia bagi hujah. Kalau Allah Ta'ala baru, mustahil. Pasal kata dia kerana telah tetap sedia Allah Ta'ala. Kita dah bicara dulu, Allah Ta'ala memang sedia. Bila sedia, mana mungkin dia binasa? Satu kita nak atas sikit kepikir kita akan binasa. Apa kita faham? Kita dulu tak ada, satu kita ada, dan kita akan tiada. Pasal apa kita boleh tiada? Pasal kita asal ada tiada, satu kita akan tiada. Memang kita yakin tu. Tuan-tuan tak faham macam tu, maksudnya bodoh. 100 tahun dulu tuan-tuan ada kat mana? 100 tahun dulu akan datang, tuan-tuan ada kat mana? Kita tak tahu 100 tahun dulu kita di mana. Begitu juga proses kita tidak tahu 100 tahun akan datang kita akan di mana. Pasal apa? Kita adalah makhluk. Kita bukan kuasa mutlak kata diri kita. Kita terhenti atas siapa yang menjadikan kita. Kalau Tuhan pun di atas kondisi itu, dia pun akan binasa. Mungkin pastinya dia ada yang sesuatu membinasakan dia. Sedangkan ada yang membinasakan dia adalah mustahil. Pasal dia adalah Tuhan yang kidam, yang sedia. Ada dia yang sedia, mana mungkin dia akan binasa?
Kalau ikut hujah tu hujah tajam tuan-tuan. Yang ni yang kalau masuk mahkamah kaedah berhujah, tak ada orang boleh lawan. Yang ni yang orang kena sebah orang kafir dulu kalah dengan ulama Islam ni. Umat Islam, ulama Islam dulu pakar dari sisi kaedah, metodologi dan kaedah pendangkulan akal tuan-tuan. Satu, sikit saya tambah gini, di atas pendangkulan akal yang ada pada ulama kita. Tiang dewan asal Quran, hadis, akidah yang betul. Di atas pakarnya berfikir mereka, keluar daripada mereka ilmu matematik, keluar daripada mereka ilmu sains, yang semua itu adalah fakta-fakta menunjukkan pendangkulan akal. Panjang, nanti jumpa depan lah. Baik, perhabiskan ayat tu saja untuk habiskan bab baqa' itu. Apabila Allah Ta'ala tetap sedia, bila Allah Ta'ala memang dia kidam, nescaya tetaplah kekal. Nescaya tetaplah Allah Ta'ala baqa'. Nak sebut kaedah apa? Allah Ta'ala bila dia kidam, mestilah dia baqa'. Bila dia baqa', tentulah dia wajib kidam. Dan apabila tetaplah kekal, nescaya mustahil lah binasa. Okey, selesai. Macam mana pun itu kaedah berfikir. Atas kaedah kita belajar berakidah, kita dalil tak ada dalil ke, wajib intikad. Allah Ta'ala memang kekal, kita binasa, kita akan mati, Allah Ta'ala kekal. Okey, sekurang-kurang hak tu lah tuan-tuan mesti faham berakidah. Wallahu alam, insya-Allah panjang umur kita jumpa. Yang keempat dalam tertib bab sifat ni ialah mukhalafah lil hawadis. Dia juga adalah sifat salbiah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa dana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.